رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aman, kepada tadi dan boleh berkata dan serta kata Imam Ghazali dan kata Imam Ghazali rahimahullah, umpama orang mendirikan rupa sembahyang zuhir dua dan lalai dia daripada hakikat batinnya, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dengan ini yang mati, yang tiada roh baginya, dan seumpama orang yang mentaksirkan pada mendirikan zuhir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dengan ini yang terpotong anggota dan ketiadaan dua matanya, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan yang dahulunya melintangkan keduanya itu akan jadi keduanya bagi raja siksa dan murka dan marahnya, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaan dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Itu panjang. Jadi dia kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perumpamaan orang yang sembahyang, di luarnya sembahyang tetapi di hatinya lalai. Maknanya sembahyang dia tak ada roh. Kata Imam Ghazali, umpama dia seperti mana menghadiahkan kepada raja. Dulu-dulu ni hamba ada, zaman hamba. Nah, sekarang ni hamba tak ada dah. Jadi bila kita baca kitab lama-lama ni, dia suka ada contoh-contoh hamba dan hukum-hukum hamba. Dan hamba ni bukan daripada Islam. Sebelum daripada Islam dah hamba dah. Dah zaman Fir'aun dah ada hamba dah. Sampailah zaman kedatangan Islam, hamba-hamba ni masih ada. Tetapi Islam menghapuskan hamba ini dengan cara yang sangat baik. Bahkan dulu mereka dulu pun ada hamba. Dan hamba-hamba ni mereka biasa duduk rumah orang dan orang bagi makan, dan mereka tak pandai pergi ke mana kebanyakannya. Jadi Islam mengajarkan kalau nak hapuskan terus sistem kehambaan, macam dah jadi orang-orang yang jadi hamba ni dia akan keluar, mungkin dia akan jadi penjenayah. Di Amerika dulu pun ada, jadi perampok, jadi penyamuk. Dan ada yang bila dia dimerdekakan, dia tak mau pergi mana. Kenapa? Dia pun tak tahu nak buat apa. Kerana dia hidup daripada tuk nenek dia sampai ke dia adalah semua hamba. Cara dia bekerja dan orang bagi makan, itu je, ada tempat tinggal. Tapi Islam mengajarkan menghapuskan sistem hamba ini dengan cara pelan-pelan. Ini baik. Mata apabila datang Islam, sistem hamba ini dihapus. Sedangkan hamba itu ramai masa itu. Bagaimana hamba yang duduk rumah orang? Bagaimana hamba yang ada anak cucu dia dibelah oleh orang? Jadi tiba-tiba dia nak melangkah keluar jadi orang biasa, jadi orang merdeka. Ada juga hamba yang mengambil keputusan, dia mencuri, dia merompok, dia menyamuk. Ada. Sebab itu Islam tidak hapuskan sistem hamba terus, tapi cara pelan-pelan. Dengan cara yang pertamanya, kalau dia merdeka, pahala besar.
Dan ada kiparat-kiparat yang bila dilanggar dia kena bayar. Kiparat di antaranya merdekakan hamba. Macam dia bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadan. Ada kiparat-kiparat sumpah dan sebagainya. Lalu sejak daripada zaman Nabi, sahabat-sahabat ini mengambil kelebihan memerdekakan hamba daripada sedikit sampai hari ini hamba datang. Itu cara Islam menunjukkan menghapuskan, tak boleh buat dalam keadaan segitu. Tak boleh buat dalam keadaan segitu. Bahkan zaman tu nenek kita dulu, kalau orang tua ada ingat Tok Wan dan dulu pun dia ada arti, dia ada hamba. Kalau kita ingat zaman-zaman tak lama lah, 100 tahun, 150 tahun dulu ada hamba. Ada. Tapi orang ambil apa dia ni, ambil kelebihan memerdekakan hamba. Jadi merdekakan hamba ni dengan cara pelan-pelan sampailah hamba tak ada zaman sekarang. Itu cara Islam. Bahkan Amerika dulu mereka pakai sistem apa? Dia hambakan orang kulit hitam. Ada orang kulit hitam yang dijadikan hamba api. Sehingga kan apa dia tu, Nelson Mandela kan, dia bangun membela bangsa dia, kerana bangsa dia ni dia anggap bangsa yang telah hidup dan dia ambil untuk jadikan hamba. Bila mari satu zaman kerajaan Amerika ni menghapuskan sistem hamba dia terkejut. Orang kulit hitam jadi hamba dia keluar daripada rumah tuan dia. Ada menyedah dada, ada bunuh orang, ada menyanyi, ada merompak, macam-macam ada semua. Itu cara tak boleh terkejut. Tapi Islam tunjuk cara yang baik. Sistem hamba ni bukan daripada Islam. Sebelum tu dah ada dah. Bila mari zaman Islam teruskan dan tunjuk cara. Itu cara. Zaman Nabi ada hamba lagi. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar ada hamba tapi makin kurangan. Zaman Sayyidina Ali ada turun-turun untuk hamba. Sampai zaman kita ni tak ada hamba. Tak ada hamba. Kenapa? Orang Islam mengambil pahala untuk memerdekakan hamba. Ataupun hamba itu dibenarkan untuk memerdekakan diri dia sendiri. Kamu pergi ke mana? Pergilah bekerja, buat baliklah duit pada kelima itu, kamu jadi orang merdeka. Dia merdeka. Jadi tak ada lama. Faham tak? Dulu-dulu kalau pergi pasar, beli buah, beli apa semua, beli hamba pun boleh, beli orang. Benda tak. Oleh kerana benda tu tak ada zaman kita rasa macam pelik lah. Bila ada, tak pelik lah. Pernah seorang sahabat, dia pergi ke pasar, dia tengok, bagi dia tengok apa dia cerita, dia tak pernah ingat. Dia tengok hamba yang cantik, lawa hamba ni. Lalu dia ada duit, dia beli buat balik. Dia beli buat balik. Perempuan, hamba ni perempuan. Dalam hukum fiqh, bila dia beli hamba, dia boleh tidur dengan hamba, dia boleh bersetubuh dengan hamba dia. Tapi bila dia buat balik di rumah dia, bini dia tak bagi diri hamba. Biasalah. Macam orang balik bini dua lah, walaupun boleh. Bini tak bagi. Ada. Bini mengamak sesuatu juga, walaupun benda tu boleh. Ada. Dulu hamba, dia pergi pasar, dia tengok ada hamba lawa perempuan pula, dia beli. Dia buat balik. Dan bini pula cengeng. Dia tak boleh hampiri diri dia dengan hamba dia. Tak boleh. Bini dah ada sikit. Satu hari bini dia keluar, pergilah pasar ke mana keluar. Si suami dia kata, inilah keluar waktu aku nak tidur dengan hamba aku, beli lama dah teringin. Tapi bini duk marah. Ada. Padahal kita tu haram boleh. Lalu bila bini dia keluar, dia masuk dalam bilik hamba dia tidur dengan hamba. Bini pula sampai sekat jalan, dia patah balik. Orang perempuan ni dia ada aura dia. Dia ada aura dia. Dia patah balik. Dan tahulah patah balik tu pasal apa, dia lupa kan, ataupun dia tak ada hati ke, macam mana cara ke apa semua, sampai sekat jalan dia patah balik. Nah itu. Bila bini dia patah balik, bini dia nampak si suami tidur dengan hamba dia. Rumah orang dulu.
Ada. Habis sangat kalau kita lihat zaman dulu aja kata petang apa semua gitu. Ini memang nampak lah, dia nampak betul. Si suami tidur dengan apa dia tak bagi. Mengamuk. Bini dia mengamuk. Bila bini dia mengamuk, si lelaki kata apa? Saya tak tidur. Dah tak tidur. Ni suami yang boleh kelak tidur. Mampu dia nak bagi. Tu panggil dah. Walaupun dia tidur, dia duduk situ lah. Tak usah kata apa, duduk situ lah. Ada panggil lagu tu kan? Tak usah lah kata apa, ke mana pun tetap dia tak tidur, tak tidur. Padahal dia tidur. Lepas tu bini dia, bila dia tahu kata laki pun duduk, bini dia minta suami dia bersumpah. Sumpah ni dengan baca Al-Quran. Kalau kita ni macam buat jujur Quran tu kan, jujur Quran tu tak apa. Dia kata macam ni, kalau betul abang tak tidur, abang baca. Mana baca Quran. Kalau abang berani baca Quran, maknanya abang tak tidur. Tapi mata dia tengok memang abang tidur. Si lelaki dia ingat syair Arab banyak, si bini tak reti Quran. Ada. Lalu si lelaki ni dia baca syair Arab, bini dia ingat ayat Quran. Nak jadi lelaki dia cerdik. Betul kan? Ada, dia baca syair Arab. Bila dia baca syair Arab, si bini dia ingat mati-mati tu ayat Quran. Habis dia baca syair Arab, dia tanya bini dia, aku tidur ke tak tidur? Si bini kita kalau lagu tu mata saya tersilap. Mata betul dah lah. Dia tak tahu. Mau panggil. Itu cerita dia. Ada kisah. Ni pun boleh ambil dengan cara betul tau. Gitu. Bagi malaikat lagi mampu dia tak kaku. Duduk itu dah. Lepas dia buat. Apa semua itu perangai. Betul. Nak ceritanya benda tu kan haram pun boleh. Boleh tidur, boleh apa semua boleh. Cuma macam saya kata tadi, lagi dah tak ada apa. Kalau untuk wife kita dulu, kita masih ingat dia wali, dia ni, bahkan hamba pula dia tak boleh. Kalau perempuan nak tutup aurat macam kita dah, ada hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan hamba. Banyak pun kita belajar kitab fiqh yang mana itu hamba. Jadi bila kita baca kitab lama, kitab kuning, kitab Imam Ghazali, kitab Islam dia buat contoh hamba. Buat contoh hamba. Jadi lagi kalau buat contoh hamba ni macam kita tak faham. Ada kenapa? Macam kata tadi, hamba dah tak ada. Walaupun hukum dah. Baik, Imam Ghazali nak cerita tadi, dia nak cerita macam mana semayang orang tak khusyuk ni. Jemaah kita ada perumpamaan semayang tu macam mana, kata Imam Ghazali. Tuan saya baca panjang lah. Dia kata macam jika ada semua hamba yang cantik, yang lawa, kita hadiahkan hamba tu kepada raja. Kita hadiahkan hamba tu, aku saya ada hamba yang cantik, lawa hamba saya, comel hamba saya. Saya hadiahkanlah hamba saya ni kepada tuanku, dia cantik, cuma dia mati. Dia mati. Ada, semua cukup cantik, cuma hamba saya ni mati. Saya nak hadiahkan hamba saya pada tuanku ni, cuma kurang satu je, dia mati. Imam Ghazali kata, kalau kamu hadiahkan hamba yang macam ni pada raja, raja bagi anugerah ataupun raja murka. Tentulah raja murka kerana mempermainkan martabat kerajaan. Dia kata itulah semayang kamu. Semayang kamu cantik, baca Fatihah dekat kamu dengan imam kau, rokok sujud dia kemat apa semua, tapi semayang yang mantap. Hari-hari kamu hadiahkan semayang kepada Tuhan kamu, semayang yang mati. Adakah Allah Ta'ala ini yang begini macam tadilah, adakah raja dia akan bagi anugerah dengan sebab kamu hadiahkan hamba yang cantik tapi mati? Ini Imam Ghazali bagi contoh supaya kita fikir. Kelani macam ayat ketiga, raja bina ayat ketiga, ayat ceramah dah, ayat ketiga ayat ceramah cantik. Ni kecil boleh bubuh gelang-gelang, dia hebat lah.
Dengan lenggok pula, dengan rekod dia meleret sampai ke tanah. Tuanku, ini saya ada yang serama, saya tahu tuanku minat yang serama, saya hadiahkan yang serama pada tuanku. Cuma yang serama ni mampu. Adakah raja akan sanjung dia sebab hadiahkan satu benda yang dia suka tapi mati? Itulah semayang kamu. Kalau kamu semayang zahir saja ada, tapi hati kamu pergi ke lain, kamu hadiahkan semayang kamu setiap hari, semayang yang mati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong. Itu kata Imam Ghazali. Yang kedua dia bagi contoh tu, saya tak baca satu lah. Kalau semayang tu ada cacat dalam semayang. Tadi bab khusyuk, baca Fatihah tak betul ke, iftitah tak baca ke, rokok tak ada tumakninah ke. Dia kata ini semayang, tapi semayang yang cacat. Semayang yang cacat. Dia kata bagaimana kalau kamu hadiahkan hamba kepada raja yang hamba yang bunuh kaki, hamba yang buta mata, hamba yang bunuh tangan. Macam mana kalau kamu bagi kepada raja yang macam tu? Adakah raja akan sanjung kamu, bagi anugerah pada kamu, ataupun lebih dekat raja akan siksa kamu? Tentulah raja akan siksa kamu kerana kamu mempermain-mainkan martabat kerajaan. Macam tadi, kalau kamu bagi sesuatu yang mati pada raja, adakah raja bagi minyak? Adakah raja bagi bintang? Tak, tentulah kamu lebih kepada siksa. Kerana apa? Kerana kamu mempermain-mainkan martabat raja. Itu raja. Ini Allah Tuhan kita. Allah Ta'ala Tuhan kita. Tentu faham tak dulu? Faham kan? Lepas tu dia merasa nyamuk ketak dan dada. Lupish. Itulah yang kita faham. Lagi kata apa? Bayar tak semayang langsung macam tadi. Ya tak? Ini cerita orang semayang. Tak semayang lagi dah cakap. Ada. Ini contoh yang Imam Ghazali bagi dua. Ini kalau tu tak baca balik nanti tu tak boleh faham. Kalau tak pernah mengaji kita tadi, kalau baca tadi kata apa tak? Itu dia bagi dua contoh ke situ. Baik. Maka tilik oleh akan diri kamu. Itu kata Imam Ghazali tadi. Maka tilik oleh kamu. Tilik kamu fikir akan diri kamu. Kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Cuba kamu tilik, kamu fikir, kamu pastikan sembahyang kamu yang kamu hadiah kepada Tuhan kamu, janganlah seperti itu. Ada, jangan seperti itu. Seperti mana? Seperti menghadiahkan kepada raja cantik tetapi mati. Menghadiahkan kepada raja yang cacat. Jadi janganlah kamu hari-hari sembahyang kamu buat seperti itu. Jangan. Jadi kena usahalah tuan-tuan. Yang bagi mujahadah, memperbaiki ibadat kita daripada semasa ke semasa. Sebab tu mengaji bab sembahyang ni tak sudah. Ingat kita belajar bab sembahyang habis dah. Belajar syarat sembahyang, belajar rukun sembahyang, belajar sunat af'al, belajar sunat hayat. Habislah bab sembahyang. Betul habis satu bab. Tapi bab hati ni tak. Maknanya kita kena reti sembahyang dalam hukum fiqh dan kita kena reti sembahyang dalam hukum tasawuf. Kena reti. Hukum fiqh ni tuan-tuan dia mudah. Bila kita belajar cara nak rokok, bila kita reti dan kita boleh buat cara tu lah. Bila kita belajar cara sujud, kita reti, kita boleh buat lah. Bila kita belajar bab haji, pergi usul haji, kita tahu lah nak ukur macam mana, nak duduk Muzdalifah, bermalam di Mina, nak lontar macam mana tawaf jalan sa'i, kita tahu dia buat. Bila kita belajar bab puasa, kita boleh buat lah. Kerana dia dah betul dah. Tapi bila kita belajar ilmu ilmu hati ni, dia mudah faham. Tapi nak buat apa? Sebab apa? Hati kita ni dia berbalik-balik. Banyak kita ingat pada Allah, banyak kita istighfar, banyak kita bertaubat, banyak kita baca Quran, hati kita mula bersih, boleh membantu kita bersyukur. Mari kita kurang baca Quran, banyak buat maksiat, banyak lalai, banyak cakap pada merapu, penuh kepala dalam dunia, kita lalai.
Walaupun kita lalai itu, kita mengaji lalai juga. Itu yang ada doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati ala dinik, di atas agama, wa ala ta'ati, di atas ketaatan pada. Itu disebut. Janganlah kamu hadiahkan sembahyang kamu seperti mana seorang laki-laki menghadiahkan kepada raja yang mati ataupun yang sedang. Tentulah kalau buat kerja lagu tu, raja takkan bagi anugerah kepada kamu, raja akan siksa. Kalau kita patah balik dengan sembahyang, kita kena siksa lah sembahyang kita. Sebab kita menipu berhadap depan Allah Ta'ala. Mulut kita kata lain, hati kita kata lain. Dada kita menghadap kiblat, hati kita menghadap kiblat. Tak ada pun Allah dia. Mana kita sembahyang kita mati, kita lebih hampir kepada siksa. Sebab tu lepas sembahyang, benar kita sebut, bagi salam, apa sebut dulu? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sila Astagfirullahaladzim pun dia tak salah. Pasal apa dia kata Astagfirullahaladzim? Kerana dalam dia duduk jaga tu, hati dia pergi ke lain, fikiran dia pergi ke lain lagi. Dia sedar sembahyang, aku duduk menghadap Allah, betul-betul menghadap, dan hati tak pergi ke lain lagi. Makna dalam sembahyang pun masih silap. Dia silap. Ini cerita kita tuan, kalau Allah perlu serta tu. Ada yang duduk belakang kata aku di sembahyang tak tinggal, jauh daripada balik tak tinggal sembahyang. Betul lah, tak tinggal tu bagus lah, tapi khusyuk kan? Khusyuk kan? Jangan rasa sembahyang tak tinggal tu kemas tak? Sembahyang tak tinggal tu hebat tak? Khusyuk kan? Allah sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, yang adalah sembahyang mereka itu khusyuk. Baru berjaya. Kita nak letak diri kita macam mana? Belum berjaya. Itu cerita dia. Belum berjaya. Bila kata belum berjaya, kena usaha sampai berjaya. Kalau ikut tu tuan, kita tak boleh mati lagi lah. Ikut tu tak boleh mati lagi lah. Dan jangan mati lagi. Boleh? Tak ada. Kalau kita tengok keadaan kita ni, kalau ikut umur tu boleh mati lah. Lama ada tak dunia lagi. Tak ada. Kalau ikut umur tu boleh mati lah. Ramai orang mati dah semua. Tapi kalau kita di sebuah amal, di sebuah hati, di sebuah kita apa semua, kita tak bersedia lagi untuk mati. Itu dia. Itu jangan mati lagi. Itu baru kan? Siapa pun tak boleh nak letak yang tu. Siapa tak boleh nak atok yang tu. Cuma kita minta pada Allah Ta'ala jangan mati lagi. Kita nak perbaiki ibadat. Ibadat. Macam saya sebut lah, kita boleh dia cari dunia, kita boleh berusaha dunia, dan kerja-kerja yang kita buat itu jangan sampai melalaikan, jangan sampai mengganggu. Jangan bagi kita umur dah tua dah apa semua ni. Carilah kerja yang tak ganggu akal fikiran kita, tak ganggu kepala kita. Dunia ni dia ganggu. Kalau duduk saja sampai tak kerja apa-apa, masalah tu. Kerana Allah bagi tubuh kita sihat, dia suruh kita buat kerja, suruh kita beramal. Beramal ni dua. Beramal ni makna kerja lah. Amal ni makna kerja. Itu makna amal. Satu kerja untuk akhirat, amal. Mayang, puasa, zakat, haji. Yang kedua, bekerja untuk dunia. Api benda, kerja kelang, kerja kontrak, tanam pokok, bela ikan. Apa ini kerja. Amal juga ya ni. Dua-dua ni kena buat. Dua-dua kena buat. Tapi jangan kita buat benda tu sampai mengganggu amal ibadat.
Kalau berhenti terus sampai tak buat apa pun tak tahu. Tak tahu. Sebab tu kita tengok tuan-tuan sekalian, kita bagi dunia ni sebagai khalifah. Setiap orang Islam, kalau dia tu orang Islam, dalam hati dia mesti kena ada bercita-cita nak dapat sebuah negara Islam. Kalau dia tak ada cita tu bukan Islam. Cita-cita dia mesti nak sebuah negara Islam, dan dia kena berusaha kat apa sumbangan dia untuk dapat sebuah negara Islam. Dan kalau negara Islam tu dah ada hak milik orang Islam, mesti dalam hati dia akan mempertahankan negara. Jangan sampai orang Islam tak ada benda tu. Ada. Betul-betul tuan, tugas kita mari ke dunia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni sebagai khalifah. Ada kerja yang kita kena buat. Sama ada kerja akhirat panggil amal, sama pun amal dunia amal. Itu juga. Macam lah ni tuan, kita tengok orang lah ni, betul saya bukan dahulu, dengan kucing dah jadi teruk lah ni kucing. Ada orang habis masa pencet dia dengan kucing. Ada orang duit pencet dia habis untuk kucing. Dan ni saya bisa tanya, berapa kos jaga kucing sebulan? 1,000. Kos jaga kucing sebulan 1,000. Takkan kita mari ada tujuan yang macam tu? Kita kena faham, orang skema ni banyak. Antara kucing juga kadang-kadang tu orang skema. Suruh belah kucing, dia iklankan apa dia ni, makanan untuk bulu kucing gebukan, dia beli. Dia iklan pula apa dia ni, pasien yang kucing berak tak busuk, dia beli. Dia iklan pula hotel untuk kucing, dia beli. Ni orang gila lah ni. Dia ambil. Kalau nak pergi mana-mana, kucing tu kena pergi hantar ke hotel. Dia boleh dia jaga apa semua, bayar apa semua. Ini orang kita buat. Ni lepas pada tu pula ada banglo untuk kucing. Lah ni ni saya suka tengok plan tau. Plan rumah saya tengok plan terbaru lah ni. Tentu sekalian, orang pagi dia ada satu bilik khas untuk kucing. Nanti siapa daripada 7 plan tu, ni plan lagu ni kau. Orang pagi dia ada bilik khas untuk kucing. Ini untuk kucing. Kenapa kucing? Pada tu pula nak raya, kena tempat baju raya untuk kucing. Itu lagi gila. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kerja kita tak ada. Masa kita kerja kita ni tak ada. Habis masa gitu, usia pencet, duit pendek, habis untuk kucing dengan alasan kucing ni Nabi suka. Sunnah belah kucing. Itu saja. Kalau kita silap orang dulu juga belah kucing. Kucing dulu gemuk-gemuk. Ada. Garang kucing dulu malam-malam dia lepak di luar, dia takat tikus. Dia hambat tikus, selerak dari orang semua. Kita lah ni nak tidur malam cari kucing nak dekat. Bodoh nak dekat kucing. Lagi kucing tak ada, tak ada nak. Siap panggil pula mama, papa. Ni hak belah kucing tu mama. Papa kita tertidur dulu. Bila hak beranak? Sampai jadi teruk. Pada kita tak boleh menghina yang binatang. Betul lah. Tapi yang bagi kucing ni macam raja, yang kucing boleh. Cukuplah bagi dia hidup cara fitrah yang Allah Ta'ala lahir dia ke dunia. Allah bagi taring kepada dia. Allah bagi kuku untuk dia cari makan kuku. Tapi kuku gunting. Kuku. Ni pergi gunting kuku tu semua habis. Tu cerita. Jadi tujuan kita mari ke dunia ni tak tahu untuk apa. Habis masa. Ada saya dengar apa ni? Saya habis masa dengan kucing sajalah. Ada menteri dok kalau kucing mana? Kucing hilang pakai buah tahu apa cara.
Kalau menteri lagu tu kacau. Itu. Menteri pun tahu. Tu sebut apa-apa sikit kucing. Dia kucing. Betul. Takkan tak ada kerja ni. Kita orang biasa banyak kerja nak buat, tambah menteri tak ada kerja. Oleh kerana kita ubah dia punya fitrah dia, tu masalah. Ada. Dulu kalau orang siap ikan di atas, kucing dia bawa dia makan ikan apa semua, tu cukup untuk dia hidup. Lebih sangat bagi apa dia ni betul lah. Itu ni dah pergi market beli ikan kat kucing, balik lebih pula ke kucing. Hajiran apa sebelah miskin tak boleh. Dia kena jawab masa. Bukan kata Ustaz kata Ustaz tak cinta kucing. Bukan, cara tak betul. Lepas tu tikus duduk belabak pula. Pernah tikus pula apa semua. Dia kucing pernah dalam rumah. Tak seronok tengok. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati tengok. Ya dia buat kerja ni orang Melayu. Ni buat kerja ni orang Melayu. Cina duk usaha sakit sampai ratus-ratus ekor, mesti dapat 10 juta. Tengok kok jujur. Ada. Habis dengan musaki lah, dengan lekton lah, dengan apa semua. Kuasa ekonomi. Beli habis tanah kita kembang lagi. Orang kita duk kalut dengan kucing. Ni masalah. Biarlah dia hidup cara dia. Kita janganlah duk khianati dia. Bagilah poin. Orang bagi dia makan cara dia. Semua. Kita jangan zalimi dia sudah. Bukan suruh sayang kat kucing dia belah kucing penuh lah rumah. Tengah tu pula sampai sampah tak boleh basuh dalam rumah. Bau kucing sakit kepala-kepala. Dah tengah macam tu pula. Hak tu yang hak rajin pula basuh berak dia, basuh kencing dia apa semua. Aduh. Tak. Itu macam mana masa kita mari di dunia ni sekejap. Tugas kita mari ke dunia ni ialah untuk kita jadi hamba Allah. Apa makna hamba Allah? Hamba Allah tu apa makna? Kita selalu mengaku hamba Allah, kalau dia benar-benar hamba, dia sanggup buat apa sahaja yang Allah perintahkan. Itu baru dia menjadi hamba. Macam Nabi sanggup. Ketika Nabi bangkit di tengah masyarakat Arab Jahiliyah seorang-seorang, Nabi sanggup tempuh segala kesusahan, segala kepayahan. Nabi sanggup. Kita boleh jadi hamba kalau kita tak sanggup buat benda yang Allah perintah. Tak sanggup. Tak sanggup buat. Itu cerita. Tugas kita tuan-tuan sebagai khalifah di atas dunia yang pertama, kita nak Islam itu kuat. Dan kita nak negara Islam. Dan kita nak negara Islam yang melaksanakan syariat Islam. Itu kerja kita nak besar kembali. Dan nak jadi hamba. Hamba bersedia, dan bila masa pun kita sanggup memikul tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sanggup. Nabi kena pulau, Nabi sanggup. Nabi kena maki, Nabi sanggup. Kita dapat kerja agama, orang maki tak sanggup lah. Sebab tak ajak orang pergi mengaji, tak kira kata orang pula tak sanggup. Pergi semayang subuh tak betul, lalu untuk jiran tak pernah pergi subuh pun nak pergi ketuk rumah dia, tak sanggup apa, takut dia mati. Kalau kita tak sanggup menempuh segala kesusahan kerana kerja agama Allah, maka kita bukan hamba. Walaupun tak ada ya Allah, hamba melemah, hamba yang benar-benar hamba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Maksud itu yang memperjalankan hamba-Nya. Ini hamba. Jadi kerja kita banyak. Jangan buat kerja sia-sia. Tak ada. Yang buat kerja sia-sia. Lah baru orang belah-belah dia pakai baju pergi mandi. Gitu. Yang segera dengar tu anak mama. Bodoh. Gitu. Mainlah sayang papa. Awak jadi tua-tua jadi bengong. Tu kucing doi. Tu beruk. Ada.
Anak mama, sayang papa. Habis. Ada. Tu bukan sedikit kos. Ada orang tuan-tuan susah. Tak susah. Ambil duit zakat, tapi belum kunci penuh lah rumah. Peruntukkan untuk kunci pun kena bayar duit zakat untuk kunci-kunci dia juga. Dan sekalian ada. Dan sekalian. Dia sangka. Nah ini. Akhirnya tuan-tuan, bila jadi lagu kunci-kunci tadi ni, dia tak hidup cara dia. Nampak kunci, ikut dia, biar nampak burung dia, biar nampak tak pandai cari makan dah. Macam burung. Beri makan, beri makan, pencinta burung, beli apa dia pisang bagi, beli apa dia burung, dia tunggu pergi jalan. Lepas tu oleh kerana tak ada kerja apa nak buat, kerja dia mengawal. Tu beranak belakang pula. Dia rekah pula pokok. Orang ambilnya, orang ambil apa tu, kerja orang belakang. Ada? Pakat beri makan. Dah beruk banyak sangat, tak tahu buat apa semua pula, beli keropok, orang racun nak bunuh beruk orang makan. Ni sekerja siapa ni? Kalau pergi cek ni kerja siapa? Ni macam mana orang makan pusat sesedih. Tengok tuan-tuan. Ada tersedih. Tapi kenapa jadi macam tu? Dulu nak tengok bayang beruk, bayang. Dulu. Pasal ada pencinta ni tak kena gaya. Ada? Beli pisang standar jambu. Beli berapa gambuk semua. Akhirnya beruk ni nak buat apa? Dia bukan nak kerja. Nak cari makan orang ni. Kerja dia apa? Mengawal. Beranak, neru. Neru. Lepas tu, apa jadi? Masalah. Kita ni. Sama juga ada orang bila berjalan dari atas kereta dia sentiasa ada makanan kucing. Jumpa kucing tak mana pergi beri makan. Jumpa kucing mana beri makan. Ada pagi-pagi, setiap pagi dia pergi market, dia pergi beli apa dia ni, ikan termenung 10 kilo. Jampulah kucing-kucing kata je nak. Dia ni beranak banyak. Lepas tu beranak hangat dengan lori lah, amilah, apa semua ni. Kerja orang ni. Kita ingat benda kita buat tu pahala. Tapi tak kena gaya. Ada? Tak kena gaya. Belah lembu pun bukan nak boleh makan. Kucing tak boleh makan, beranak banyak. Ayam tak boleh belah. Itik tak boleh belah, tapi belah apa? Kambing, entah mak. Tapi bukan kata saya ni pula tak sayang kat kucing, tak cinta kat kucing. Iyalah tentu makhluk Allah Ta'ala, kita jangan zalimi dia. Dan jangan zalimi dia, jangan. Jaga dia. Kalau nak belah pun belah cara dia. Macam anjing, tentu anjing. Anjing ni kita tak boleh belah. Dia tak boleh belah. Di rumah kita tak ada anjing. Sebab apa? Manfaat kita belah anjing rumah. Terjarak, jiran bertakut api. Tapi kalau kita nak belah anjing di kebun, disuruh. Datanglah kita fikah boleh belah dia, dia jaga, dia kawal, dia apa semua. Ada manfaat dia. Ada kerja dia, ada tugas dia. Bahkan dia lebih amanah daripada orang. Orang kita semua jaga kebun, kita tak ada klaim. Anjing pun tak tu pergi makan elok, pergi bila pun ngangau tak delay tentu je. Jadi anjing lebih jujur daripada orang. Tak apa kalau dia ada manfaat. Biarlah dia hidup cara dia buat. Kita ni tuan-tuan banyak kerja lagi kita nak kena buat. Banyak kerja nak kena buat. Ialah soal-soal untuk kita mendekat diri dengan Allah, perjuangan apa, banyak kerja. Tuan-tuan, banyak. Kau faham? Nah, bagi. Ini. Bukan kita rasa tak sayang, tapi bila kita ubah fitrah dia susah nak jadi kerja. Kalau tuan-tuan bilang kami apa dia ni, orang buat ronda naik bodoh. Pergi melawat, antaranya melawat bulan. Ada. Dia akan bawa bulan dan setiap bawa tu dia akan bawa ayam. Bila kita sampai di tempat tu, sampai di tempat tu, bolang penuh macam-macam jenis lah. Sebab apa? Orang doktor buah ayam itu dia tak kerja apa. Dan bolang ni pun tak pandai dah nak tangkap tikus, nak tangkap burung. Kerja dia ni dengan kuku, dengan garang dia memburu. Dia tak pandai dah. Kenapa? Orang dah jamu. Bukan kata burung, kucing, burung orang betul. Kalau dia jamu sangat kan pada kerja apa? Kau tak boleh makan apa?
Betul, monok lebih tahu Quran. Betul sekali. Itu contoh dah. Baik. Jadi nak sebutnya tugas kita banyak. Nada, kita mari ke dunia ni, kita nak menguasai bumi ini supaya kita boleh melaksanakan perintah. Itu tugas. Baik. Dan takut olehmu, kemudian takut bahawa kau menghadirkan sifat ini. Dia kata kamu kena takut kamulah orang yang menghadirkan sifat ini, menghadirkan hamba kepada raja yang mati, menghadirkan hamba kepada raja yang cacat. Takut kamulah buat kerja macam tu. Agak-agak kita buat kerja macam tu lah. Sepatutnya kamu takut. Harus kamu hadirkan sesuatu yang mati pada raja, sesuatu yang cacat pada raja. Baik. Maka mewajibkan kamu siksa. Kalau kamu buat macam tu, kamu jangan harap kata kamu tidak dapat anugerah, dapat apa, kamu wajib disiksa. Kenapa? Semayang kamu mempermain-mainkan. Seperti mana kamu hadirkan sesuatu pada raja yang cacat, kamu hadirkan sesuatu pada raja yang mati. Yang ini bukan kamu mengagungkan raja itu dah, kamu mempermain-mainkan raja itu. Kamu jangan buat perangai macam itu. Itu kata Imam Ghazali. Maka hendaklah engkau ketahui akan pada sebesar-besar nikmat Allah menghadirkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya. Dia kata hendaklah kamu ingat, Allah Ta'ala hadirkan kepada kamu sebesar-besar nikmat, tapi kamu hadir balik yang cacat dan yang mati. Patut Allah anugerahkan kepada kita mata. Tak ada orang pandai buat mata macam Allah Ta'ala bagi. Kaki, bila kaki di mana berat, bubuh kaki palsu, barulah kaki itu. Sepatutnya seronoklah dapat kaki baru. Kaki yang pakai dia daripada dia beranak lagi sampai umur 50, lala dapat kaki baru. Tak ada siapa pun rasa bangga. Kenapa tak ada orang boleh buat kaki yang macam Allah bagi? Specialnya Allah bagi pada hamba. Tak ada. Allah nak jamu berian pada kita. Ada Allah buat lebih kurang. Pasal kau derian tu tak keluar isi dia makan tu. Tak. Betapa derian Allah nak bagi, dilapik dengan duri, lepas duri dengan kulit, lepas kulit dengan kulit lagi, lepas tu dibalut dengan kulit yang halus, yang putih, letak suci, bersih, gebuk. Bila kita kupas derian tu sebersih-bersihnya nampak. Punya specialnya Allah nak jamu kita makan derian. Cuba kita kupas kulit derian, tengok. Disusuk pangsa dia, tempat letak dia, suci sesuci-suci. Bila Allah nak jamu kita makan dia. Tapi bila kita sembah Allah, ada suci dan sebersih-bersihnya macam durian. Rambutan, Allah nak jamu kita makan rambutan, bukan Allah jamu lebih kurang. Betul. Betul tuan-tuan. Kalau kita nak buat jamuan, kita ingatlah Allah jamu apa je. Rambutan, cempedak, nangka, durian. Macam mana Allah hidangkan pada hamba dia. Rambutan tu, di luarnya kulit, ada kuning, ada merah, ada cantik. Lepas tu ada lapisan tu lagi. Lepas tu ada kulit yang halus macam tisu tu. Lepas tu Allah letak biji isi rambutan. Kalau kita kupas tengok tu, bersih sebersih-bersihnya. Allah hidangkan itu kita makan pada hamba. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat kenduri, janganlah teruk makan. Kita nak beritahu orang makan. Kalau malam kita buat kenduri, ni buat kenduri pun macam tak boleh jamu pun. Pinggan plastik pakai buah kiat.
Tak patut orang kita boleh tengok Allah indah kita macam mana. Ni biarlah kita susah sikit, tak boleh bagi pinggan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala jamu apa dia? Kita nak makan pisang, kita kupas pisang tu, macam mana isi pisang tu, dibalut macam mana? Tengok apa benar juga. Allah layan apa dia special. Kita bila nak buat kenduri, lah makin teruk. Dah lah pinggan letih, buah kertas pula buat atas lagi, punya pinggan ada buah kertas buat atas pula. Ya Allah, sampai zaman orang kaya, zaman orang senang, tapi zaman orang cukuplah kita tak hidup tu pun dah rasa macam tak kenal dah. Orang dulu makan kenduri dulu macam mana? Ada tukang hidup, angkat letak. Kita buat yang tu sebab kata kita tak mampu nak buat, tak ada siapa nak buat. Lalu bubuh buffet cedok sini bagi pinggan, lalu buang pinggan, bubuh pinggan plastik, lalu buang bubuh pinggan biasa, lapik kertas yang kena pinggan, tak siapa nak masuk, makan kedarah pula balik masuk dalam dia tu lah. Dah ada teruk sangat hidup orang tadi. Cuma kita fikir, saya di bulan Ramadan saya masak. Lepas tu budak-budak mahat saya ni ada yang tukang hidang, tukang apa semua. Siapa-siapa biasa duduk, dia tahu lah saya. Kalau tersilap cabai apa dia sampai tipuhlah mangkuk, sejeropak mangkuk. Ni ada. Jeropak mangkuk. Dia tanya. Maaf juga. Kerana saya kan bila keluar kita kena reti layan tetamu. Kerana Allah layan hamba dia cukup special. Sebab tu saya sebut boleh bukan beletak kau tutup pondok, bisa beletak tutup pondok. Buat saja bidang kan bubuh dalam apa dia belah nasi. Sedangkan orang nak buat dah apa peranan besen tapak, apa peranan apa dia ni piring, apa peranan apa dia ni mangkuk, apa peranan pinggan. Ni ada nama-nama dia. Ada sudu yang cedok ni, ada sudu yang jadi pendek dan cedok ni. Kadang bubuh sudu hak banyak dan cedok jenuh kain, lari tak dapat. Benda-benda ni tuan, kita kena ajar anak-anak kita. Kena ajar. Zaman lalu tak ada. Zaman lalu tak ada. Cuba tuan, kita tak payahlah gaduh dapat duit besar, tapi kita bagi sempurna. Ada ni nak panggil seramai-ramai yang boleh, lepas tu buat lebih kurang. Buat lebih tu dia untung boleh tak? Orang ramai-ramai salam dapat 10,000, modal pun 10,000. Aku tahu dia kena kira semua. Pasal apa jadi macam tu? Tak bolehkah kita upah seorang lah ni tak puas hari tu bagi 100, upah rasa kira. Yang kita boleh beli lembu sampai 4-5 ribu boleh. Kadang-kadang kita tak boleh upah bangla bahasa minyak. Tahu kan? Bagi 100 hari tak boleh. Demi kita nak layan tetamu mai ke rumah kita. Dan kenduri kahwin, lebih-lebih kena kahwin. Kenduri kahwin ni tuan-tuan, dia nama kenduri kahwin. Kenduri kahwin, kenduri yang kita berhajat kepada barakah. Kerana inilah nak sambung zuriat kita. Kita nak mati dan kita nak sambung zuriat kita. Sebab tu kita nak orang mai kenduri kahwin ni orang baik-baik. Orang baik-baik. Anak kita nak kahwin, tentu kita dapat cucu. Dan kita ni nak tinggal dunia ni nak sambung. Orang yang main ni, biarlah orang kena penuh bersyukur. Saya pernah pergi ke rumah jutawan kita. Tapi tuan-tuan, kepala kita ni bila kita kenal lagu tu, dia melekat payah lupa. Rumah jutawan makan nasi buffet tak apalah satu. Yang kedua buah pinggan pakai buah anjing tu. Saya kata bukan, kalau dia tak mampu tak apa. Cuma nak buat sendiri, tapi kita kena buang. Tak ada.
Kita kena buat. Biarlah kita layan masa berfikir. Orang dulu nak buat nuri pergi pekan beli pinggan baru. Pasal dapat pergi beli talam baru pasal dapat nuri. Tak mau bagi tinggal talam ni. Yang ni dah talam pinggan ni dia sorok semua habis. Jangan kacau, tak ada siapa nak basuh, nanti tutup bayar. Ni tinggal pakai buang saja. Cuba tengok, Allah Subhanahu Wa Taala nak jamu kita makan durian. Leceh ke Allah jamu? Oi. Ni durian tak ada lagi. Tuan-tuan kupas durian tu belum makan tengok tak? Belek sak kulit dia. Belek sak tempat letak dia. Ada. Suci sesuci-sucinya. Ni Allah yang hamba dia. Kita tak buat negeri. Ini padahal kalau kita masjid-masjid lain pun dia tak dulu orang nak kena pergi tengok tinggal kat masjid. Ni ada. Masjid lain tak dia tinggal kan. Pasal apa orang tak buat sewa pinggan makan? Yang cantik-cantik nak jamu orang makan. Betul. Dengan beli pinggan pakai buang tu ribu juga orang tahu duit. Mana? Bukan buang. Pinggan pakai buang. Cuma tuan-tuan kira. Saya kira lah. Dan saya tak bagi. Rumah saya tu ada peserta PK rumah 30 orang bulan. Dia penduduk sampai 20 ada sedang saya kita beli pinggan pakai buang. Cuma apa kira? Sehari letak dalam tengah pokok. Kalau kita beli pinggan, pakai pinggan tu, kita basuh. Orang bagi tu cerita lah hak membazir lagi apa semua. Macam tu berdasarkan kemampuan kita. Dan kita nak jamu orang, jamu layan seperti macam ni. Orang dulu ni kalau pergi ke nuri, buffet tak makan lah. Zaman dulu tak makan. Orang kampung dulu tak makan, dia nak tidak. Akhirnya selera lah orang bagi. Oleh kerana tak ada orang siapa pun kena buffet dan bantu BP lah. Ada. Tapi saya tengok makin hari makin tahu. Makin hari makin tahu. Tu kata Imam Ghazali. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhan kamu akan segala hamba-Nya. Cuba kamu fikir Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan kepada hamba-Nya nikmat yang sebesar-besar nikmat. Sembahyang 5 waktu ini seperti barang disebutkan pada hadis Rasulullah SAW. Antara nikmat yang sebesar-besar nikmat ialah sembahyang 5 waktu. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat Allah bagi kepada hamba dia. Tapi nikmat yang paling besar sembahyang. Tapi pasal apa bila kita sembahyang kita tak rasa nikmat? Ini ada masalah. Macam kita pergi makan makanan yang sedap, semua orang kata sedap, yang masak tu pula cek, dan memang sedap makanan. Tiba-tiba kita makan tak sedap. Salah makanan kan salah kita. Kita pergi naik kereta, pergi makan kenduri. Dalam kereta ada 5 orang, 4 orang semua sedap. Kita seorang je tak sedap. Makan gulai tak sedap, makan apa dia ni, sayur tak sedap, ayam goreng dia tak sedap, sampai dia tak sedap, ayam asam dia tak sedap, rabu dia tak sedap, semua tak sedap. Orang lain sedap, kita seorang je tak sedap. Salah masakan tu kan ataupun salah kita? Salah kita. Sebab kita demam, loyo. Yang 4 orang tadi tak ada penyakit, sebab tu dia sedap makan. Kita ni demam. Sebab tu makan rabu tak sedap, makan gulai tak sedap, makan ayam masak merah tak sedap. Sedangkan masakan tu sedap, sebab kita ada penyakit. Nabi-nabi semayang sedap sampai bengkok kaki. Sahabat-sahabat semayang sedap sampai burung hingga atas kepala, burung tak sedap. Bunyi-bunyian tak dengar kerana terlampau khusyuk, sedap. Wali-wali bangun tidur sekejap saja, semayang daripada malam sampai ke subuh, sedap dan tak rasa apa kerana sedapnya. Pasal apa?
hati mereka tak ada penyakit. Yang kita ni dosa kata sembahyang tahajud, sembahyang waktu hari-hari dia buat, dia pun tak sedar. Mayat takut masuk neraka ya? Ada mayat takut masuk neraka aja. Zuhur tak sedar, asar tak sedar, maghrib tak sedar, isya tak sedar. Sedangkan hamba-hamba Allah sedar. Bila mari pada kita tak sedar. Macam mana kita diri? Satu. Yang keduanya, yang hidang ni Allah. Takkanlah Allah Ta'ala hidang benda yang tak sedar. Kalau kita pergi makan di istana raja atau kita makan di rumah jutawan, dia orang kaya, takkan dia nak hidang ikan tamankiah? Ada? Dia orang kaya, tentulah dia hidang hidangan yang mahal-mahal, yang sedap-sedap, pasal dia orang kaya. Allah Ta'ala ni bukan sekadar kaya, maha kaya. Takkanlah Allah nak bagi benda yang tak sedap. Memang sembahyang ni anugerah Allah yang terbesar, tapi yang tak sedap tu sebab kita. Mana kita banyak penyakit macam tadi. Kalau kita pergi makan tak sedap, orang lain semua sedap, dan kita ni loya, teman. Cuba kita lega penyakit dalam penyakit, pergi makan pula, oi sedap, baru tahu. Pasal apa dapat rasa sedap? Sebab penyakit tu dah lega. Jadi hati kita jadi sama lah, tuan-tuan saya pun sama. Tak ada pun saya baca bab ni nak hantam kat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, sama-sama lah tuan-tuan sekalian. Nah, maknanya hati kita banyak penyakit. Itu cerita. Hati kita ni banyak penyakit, macam-macam penyakit ada. Lepas tu dah penyakit banyak, ubat tak makan. Istighfar dah, baca Quran dah, tahajud dah, zikir dah, selawat dah. Ini ubat. Dan dia kata, dah ustaz saya istighfar, bayang Astagfirullahaladzim. Dah ustaz saya subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini macam tak tinggal. Dia buat tahlil pun saya buat. Ini ustaz kata ubat Quran saya baca. Maknanya makan ubat lah. Pasal apa tak lega? Pasal apa tak lega? Penyakit-penyakit hati tadi, pasal apa tak lega? Sedangkan dia makan semua ubat. Maka ubat tak telan. Dia dah telan. Macam makan panado, demam makan panado, tak telan tu. Duk mulut je. Boleh lega demam? Boleh lega tak? Ya, tak lega. Sama juga, berzikir pun tak sampai di hati, baca Quran pun tak sampai di hati. Apa dia? Ni hampa ubat istighfar pun tak sampai di hati, tahlil tak sampai di hati. Ubat tapi tak telan. Jadi tak sembuh tak? Ada, tak sembuh. Cuma yang ini tuan, kita ada hati kita ni, dia beritahu kat kita sama ada kita dosa banyak ataupun tak dosa banyak. Hati beritahu. Cuma kita je tegak tak ambil tindakan. Itu kita. Hati kita begitu. Kecuali kalau hati tak tahu dah kata dosa banyak. Hati tak tahu dah, tak berasa apa, ni orang panggil hati mati. Selagi mana hati kita hidup, kita tahu kata kita dosa banyak. Kita tahu kita jauh dengan Allah Ta'ala. Kita tahu kita banyak lalai. Kita tahu kita banyak cintakan dunia. Kita tahu. Alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya hati kita masih hidup. Kalau sampai tak rasa apa dah mati, sama dengan jasad. Hati mati sama jasad. Orang mati, kata apa kat dia? Kata apa dia tak dengar? Suruh bangkit, suruh apa, dia mati. Sama juga hati yang mati. Sama je. Cuma hidup nyawa ni, apa nyawa saja, roh tak ada. Faham? Inilah benda yang ada kat kita sekarang. Itu saya kata tu, sebelum mati kita kena buat siasat.
Sebab inilah yang menyebabkan kita bila ingat mati kita takut. Ingat mati kita takut. Padahal mati itu tak takut mana. Tapi sebab ini, pasal apa kita takut ke mati? Pasal kita tahu. Kita tahu diri kita macam mana. Kita tahu. Sebab tu kita kena buat sampai kita tak takut mati. Dia seandai malaikat Israel main. Dalam masa sejam lagi kamu mati. Seandai malaikat Israel kata lagu tu, apa perasaan kita? Kalau malaikat Israel main, sejam lagi kamu mati dah. Okey, alright, tak ada masalah. Kau okey lah. Kau okey, seandainya. Kalau seandainya sejam lagi kamu mati, belum penuh. Ini dia ada masalah. Dia memang bersedia. Macam nak pergi haji, dia bersedia. Tambah akan tunggu. Tiba-tiba tambah haji call. Cik kena pergi ke komplek tambah haji malam ni. Tak ada masalah. Semua dia packing lah. Ada. Semua dah ada lah. KR, tali, tiket, semua dah ada. Pasport semua dah ada. Pergi je. Sebab apa? Sememangnya dia bersedia lah. Kalau hak tak bersedia, cik kena pergi malam ni kamu terbang, nak terbang pukul 12 lagi. Jadi ke mana? Mati dulu lah. Itu sebenarnya. Mati gitu. Jadi kawan tadi walaupun bukan mudah nak pergi haji, tapi dia bersedia semua dah. Pergi je, tak ada masalah. Pergi je pun semua. Mati dulu. No. Takut tak mati? Tuan-tuan dengan apa saya tanya ni? Takut tak mati? Takut. Ada mati takut. Sebab kita tak berusaha sampai kita tak takut mati. Ada. Tak berusaha sampai kita tak takut mati. Malam-malam kita duduk saja, tutup lampu, duduk kenal kawan mati, takut. Apa takut? Ada. Takut. Itulah tahap kita. Ya. Jadi kita kena usaha lagi lah. Quran banyak, sedekah banyak, dosa tinggal, semua. Kadang kan kita ada duit ada nak bayar tapi tangguh. Tapi hak duduk serabut kalau tak, kalau mati je dah. Dia bayar. Dia ada tapi dia pergi lupa tak mati ni. Kalau tak duit tak ada sebut. Kadang-kadang dia takut. Bukan banyak pun. 200 je. 200 duit dah ada. Tapi yang tu duk ganggu fikiran dia. Nantilah pun. Habis clear pun tak boleh. Clear pun. Tu yang menyebabkan kita jadi takut nak mati. Ada? Takut nak mati. Tu boleh tak? Sebab tu buatlah sampai kita ni tak takut mati. Tak takut mati. Itu. Yalah kalau kita dekat diri dengan Allah dan kita pun yakin dalam kubur orang baik, kubur jadi taman syurga. Baki. Dan Allah sebut innal abrar lafi illijin, innal fujar lafi sijjin. Orang yang baik kata Allah duduk di tempat yang tinggi. Orang yang jahat duduk di sijjin. Kita lebih baik kata jahat. Baik. Disebut pada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utiya 'abdun fid dunya khairan an yu'zana lahu rak'atain yusallihima fa fiha yuhsalu lahu al-khulwatu ma'ahu wal infiradu bi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilayhi wa fiha turfa'u an qulubihimul hujub wal asta wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al anwar wa fiha takunul mujadatu wa fiha takunul munajatu wal musafahu wa hiya silatun bainal 'abdi wa bain rabbih azza wa jalla. Tengok terjemah dia. Tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia terlebih kebajikan
daripada diizinkan Allah mengerjakan 2 rakaat sembahyang akan keduanya. Dia datangkan satu hadis. Kata Nabi, tak ada dah benda di dunia ni yang paling besar sekali kalau kamu diizinkan sembahyang 2 rakaat. Benda tu paling besar, diizinkan sembahyang 2 rakaat, yang sifat 2 rakaat tu macam mana? Maka padanya hasillah keluar serta dan dapat asing ia dengan dia, dan dapat kedudukan baginya, dan memutuskan diri kepadanya, dan dapat padanya mengangkat hati daripada hati mereka itu akan dinding dan adil, dan antaranya dan antara Tuhannya, dan nyatalah segala haqaiq dan asrar, dan teranglah padanya cemerlang segala cahaya, dan adalah padanya munajat dengan Tuhannya, dan jernih hatinya, sirnya, dan ialah perhubungan antara Tuhan, antara hamba dan Tuhan Azza wa Jalla. Faham tak? Saya kata nak berhenti zakat adil, tak apa-apa habis itu fikir. Padanya, baik, benda yang paling besar sekali dalam dunia ini kalau kita dapat sembahyang 2 rakaat. Yang sembahyang 2 rakaat itu padanya hasillah ia, padanya hasillah baginya khulwat serta dia dapat berkhulwat. Khulwat itu bukan bahasa ulama sufi, tapi pasal apa pejabat agama kita sebut khulwat tu bahasa apa bila sebut ditangkap khulwat. Ustaz ditangkap khulwat. Memang ustaz rajin khulwat. Tu imam kena khulwat. Tu imam pun tak khulwat. Ada? Gitu. Khulwat itu berdua-duaan di tempat yang sunyi. Itu nama khulwat. Wali-wali duduk khulwat. Berdua apa? Berdua-duaan hamba dengan Tuhan. Tu makna khulwat. Yang ni berduaan. Khulwat ni khulwat lain. Tapi sepatutnya tak boleh guna bahasa khulwat tu. Kenapa? Kerana mencemarkan bahasa khulwat tu. Sebab wali-wali ada bilik khulwat dia. Orang-orang soleh ada bilik khulwat dia. Gitu. Tuan-tuan bayangkan ustaz ditangkap khulwat. Tak laku dah ustaz. Pada apa masalahnya ustaz khulwat? Sepatutnya ustaz ni kena banyak berkhulwat. Dia tuan-tuan faham ni? Duduk tidak faham pula. Khulwat ni makna berdua-duaan di tempat yang sunyi. Itu makna khulwat. Berdua-duaan di tempat yang sunyi, tak ada siapa pun. Inilah digunakan di dalam bahasa ulama-ulama sufi. Berdua-duaan maksud macam mana? Dia dengan Tuhan dia saja. Lain tak ada. Lain tak ada. Jadi startlah berkhulwat. Lain ada. Lain tak ada. Dia dengan Tuhan dia saja dia berkhulwat. Dia sebenarnya lagi hadir kita orang bulan depan tu. Ajar banyak-banyak pun lagi tuan-tuan lupa. Jadilah apa semua tu. Itu sebab saya nak terang satu. Dia ada banyak bahasa. Khulwat, banyak lagi bahasa-bahasa yang depan tu. Jadi faham satu lagi ni, kita kena banyak berkhulwat. Berkhulwat yang saya dah faham, hamba dengan Tuhan berdua-duaan di tempat yang sunyi. Itu yang kata, kalau kamu sembahyang 2 rakaat kamu dapat yang tu, ni benda yang lebih mahal daripada dunia dan segala sesuatu. Jadi tentu dulu disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an